Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Esok sana kan? Baik. Muka surat 79 tu je ke? Kalau Jawi ke saya silap tanda? Betul. Jawi Rumi tuan-tuan punya kitab. Kalau Rumi di mana? 85 dekat mana? Nombor 3. Cara yang ketiga, perkara percaya sesuatu yang memberi kesan kepada sesuatu yang lain kan. Ya, kita masih lagi di bawah tajuk wahdaniyah, yakni esanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berhenti di huraian perkara-perkara khurafat yang berlaku di dalam masyarakat. Ini pengarang ni Abdul Aziz Umar Ahmad, Ustaz Abdul Aziz Umar Ahmad ni, disebut apa perkara kepercayaan di tanah Melayu ni yang dipegang oleh sebahagian masyarakat yang mana bercanggah dengan konsep wahdaniyahnya Allah. Ini yang berlaku, semua yang berlaku di langit dan di bumi, semua dengan kehendak, kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdaniyah, esanya Allah. Jadi di sana ada kepercayaan khurafat yang mana tak sepatutnya dipegang oleh orang Islam. Sebab seolah-olah selain daripada Allah ada lagi yang berkongsi divinity, kuasa ketuhanan. Jadi kita tengok perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Perkara khurafat yang ketiga. Percaya kepada suatu boleh memberi kesan kepada suatu yang lain dengan sendirinya. Umpama bunyi siulan burung di waktu malam menandakan ada malapetaka. Maksud dia dengar bunyi apa-apalah. Dia yang pertama, kalau di segi hukum sebab tak apa. Hukum sebab dipanggil sunnatullah. Hakikat kita menyerahkan juga pada Allah. Sunnat apa? Sunnatullahi allati la tabdila li khalqillah. Sunnatullahi allati sunnah Allah yang Allah Taala jadikan bagi makhluk dia. Macam api membakar, makan kenyang, minum hilang dahaga, makan ubat sembuh. Itu semua hukum sebab. Kalau tuan-tuan apa? Tuan-tuan kerja dapat rezeki, itu hukum sebab. Kita katakan anak kita pilih cari rezeki, tidak, belajarlah pandai-pandai baru berjaya. Itu kita kira hukum sebab. Kita cakap dari segi sebab. Walaupun pada hakikatnya semua milik Allah, tapi kita sebagai manusia kita cakap sebab. Macam saya tanya, kalau saya tanya kat tuan-tuan, saya pergi rumah tuan-tuan, saya tanya, ni rumah siapa? Tuan-tuan kata rumah tuan-tuan. Sebab itu dari segi hukum zahir. Tapi kalau dari segi hakikat, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah, bukan milik kita. Hak kita ni segi hukum fiqh lah, kita beli kan, kita punya lah. Jadi tuan-tuan, kalau orang tanya kan, tuan-tuan pun lepas makan roti canai, kenyang. Jadi orang tanya, orang ajak makan, tuan-tuan kata kenyang lah. Pasal baru kenyang, tadi makan roti canai. Syirik hang ni. Yang mengenyangkan roti canai Allah, memanglah. Tapi kita cakap dari segi apa? Dari segi sebab tuan-tuan naik motor jatuh, patah kaki. Na'udzubillah lah, siapa-siapa lah patah kaki. Orang main ziarah, pasal patah kaki ni, naik motor jatuh, syirik hang ni. Bukan jatuh motor bagi patah. Memang semua yang jadi dengan izin Allah. Semua yang berlaku. Tapi bila kita manusia, kita cakap dari segi sebab lah. Dari segi sebab. Tapi benda yang kita nak bincang khurafat ni, dia bukan dari segi sebab. Dia tak ada dari segi sebab, tak logik. Dari segi sebab pun tak dibuktikan dari sebab. Tak ada kaitan antara sebab musabab. Sebab ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan Allah Ta'ala memuji
Iskandar Zulkarnain kan, fa'atba'a sababa. Berapa kali disebut? Fa'atba'a sababa. Dia mengikut sebab. Tuan-tuan nak dapat duit, ikut sebab. Sebab apa nak dapat duit? Pergi kerja, kek sawit, meniaga nasi lemak. Itu sebab. Tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan, berjihad, dia kena ada strategi yang bagus. Itu sebab. Nabi dalam perang Badar, Nabi dalam perang Uhud, semua ada strategi. Nabi mengikut sebab-sebab. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab kita boleh fikir, tuan-tuan, kan? Fikir, dan fikiran kita akan dipersoalkan di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran akan ditanya. Tuan-tuan akan ditanya. Kalau kita sakit, tuan-tuan, doktor kata kat kita, pakcik tak boleh makan seafood, gaut. Tapi kita makan juga. Makan, sakit lagi teruk. Dengan alasan yang bagi sakit ni bukan makanan Allah, kita makan juga, tuan-tuan. Dari segi hukumnya kita salah, tuan-tuan. Pasal apa, tuan-tuan? Kita tahu benda itu mudarat, tapi kita tetap makan. Sebab Allah Ta'ala sebut, pendengaran, penglihatan, akal akan dipersoalkan. Kita duduk rumah saja, tak kerja, makan tak ada. Bini kata, bang, pergilah kerja, cari rezeki. Hang ni syirik betul. Yang bagi rezeki bukan kerja, Allah. Contohnya lah. Betul lah. Yang berezeki Allah. Tapi kerja itu sebab. Betul tak? Dan Allah Ta'ala perintahkan kita ikut sebab. Allah Ta'ala puji Iskandar Zulkarnain, dan Allah Ta'ala jadikan kita makhluk yang terikat dengan sebab. Sebab tu bila kita baca surah Jumaat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Bila habis main Jumaat, bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki. Nabi cari rezeki. Nabi berdagang, tuan-tuan, daripada Mekah ke Syam tu 1000 km lebih. Nabi Adam bercucuk tanam, Nabi Nuh tukang kayu, Nabi Daud tukang besi, cuma cari rezeki. Itu hukum sebab. Kita makhluk yang terikat dengan sebab. Pasti apa, tuan-tuan? Dengan mengikut sebab, tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan sakit makan ubat, dapat pahala. Dapat pahala. Tuan-tuan lapar, tak larat nak apa? Buka puasa, dapat pahala. Buka puasa, dapat pahala. Buka puasa, dapat pahala. Kita makhluk yang terikat dengan sebab. Tuan-tuan mencari rezeki, kan Nabi pernah, sahabat tengok seorang lelaki yang berbadan besar, tough, dia angkat kayu api cari rezeki. Maka ada sebahagian sahabat Nabi kata, lelaki ni kalau berjihad di jalan Allah kan lebih baik. Nabi kata, jangan kata begitu. Sekiranya dia keluar itu mencari rezeki untuk anak ataupun isteri dia, maka dia di jalan Allah. Dia di jalan Allah. Dengan mengikut sebab, kita mendapat pahala. Nampak, tuan-tuan? Tapi yang kita nak sebut di sini, tuan-tuan, samalah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang bagi apa-apa kat tuan-tuan, kan, tuan-tuan tuan-tuan ada duit lebih sikit, niaga jadi ke, dapat gaji ke, tuan-tuan beli kereta baru, kan. Mana dapat kereta ni? Adalah sikit jual tanah. Walaupun kita tahu sebenarnya yang bagi rezeki siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan perantaraan sebab. Boleh lah. Baik. Tapi di sini, tuan-tuan, yang tak boleh ni macam bunyi siulan burung hantu, ada orang mati. Ni dari segi sebab tak logik. Tak ada kaitan dengan hukum sebab musabab, tak ada. Kan ada orang, kan, kalau dia dengar burung hantu waktu malam, ada orang nak mati ni. Khurafat. Kalau percaya salah. Berdosa tak percaya? Berdosa. Sebab Nabi pernah tegur. Orang Arab jahiliah dulu, kalau mereka nak keluar dalam perjalanan jauh, mereka akan ambil burung, kemudian mereka lemparkan burung. Kalau burung tu terbang ke kanan, perjalanan itu bagus. Kalau burung tu terbang ke kiri, perjalanan ini sial. Maka Nabi sebut, fa'au wa'auqudut tayr fi maknatiha, atau fi awqariha. Tetap letakkanlah burung itu di sarangnya. Hadis ni dengar pelik, Letakkan burung itu di tempatnya ataupun di sarangnya. Ulama waktu bahas hadis ni, ramai yang kurang faham apa makna dia. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal bawa seorang ulama hadis jumpa Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Bawa tanya, bila tanya dekat ulama lain, kata maksud Nabi ni jangan ganggu burung. Burung jangan kacau, biar dia. Tapi bila dia berjumpa Imam Syafi'i, dia bertanya, apa makna hadis ni? Yang mana Nabi kata letakkan burung di tempatnya ataupun di sarangnya. Imam Syafi'i kata, dulu masyarakat Arab jahiliah bila nak keluar perjalanan yang jauh, maka dia lepas burung. Bila burung tu pergi ke kanan, jalan, dia anggap perjalanan itu selamat. Bila burung tu pergi ke kiri, dia anggap perjalanan ini sial.
Maka Nabi kata letakkan burung di sarangnya. Burung letak di sarangnya. Maksud dia apa? Burung tidak ada fungsi dalam menentukan sial ataupun tak sial. Letakkan burung di sarangnya. Jangan ganggu burung. Jangan jadikan burung sebagai penanda aras. Perjalanan ini selamat ke tak selamat. Itu hebatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makna dia jangan percaya benda yang lagu tu lah. Salah lah. Tuan-tuan naik motor nak pergi kedai. Kemudian bewak lintah. Ada setengah orang dia percaya lagi tu. Bewak sial. Dia balik tak jadi pergi. Tapi lah ni saya ingat tak ada kot. Ada lagi tuan-tuan percaya macam tu? Tak ada lagi, tak ada kot. Kecuali bewak lintah masuk lantai yang motor tuan-tuan. Nasib tak baiklah tuan-tuan, tersembam tuan-tuan. Biasalah bewak, memanglah bewak punya perangai bila tuan-tuan naik motor, dia lintah dah sampai tanah dah. Bila kita dah dekat, dia patah balik tuan-tuan. Saya pernah tengok, tersembam tuan-tuan. Dia dah pergi sana lah. Memang nasib tak baik lah tuan-tuan pada yang naik motor tu. Baik. Kemudian bunyi burung hantu menandakan ada orang yang mati dan sebagainya. Tak ada percaya tuan-tuan. Dan kepercayaan seperti itu bertentangan dengan akidah Islam. Tak boleh. Dan saya sebut dah kat tuan-tuan sebelum ni, dulu-dulu tuan-tuan yang orang asal sini, mungkin ada kot yang sempat mandi safar ke, sempat ke tak sempat no? Mandi di kolam Bukit Merah. Siapa ketua dia? Ketua dia Tok Kadi ketua. saya tanya orang lama yang duduk di belah-belah sana kan, dia kata memang ketua dia Tok Kadi. Ini cerita 60-an 70-an. Kemudian dia sebut yang ni dia jadi mati ketika mana peristiwa 13 Mei, kerana Melayu bergaduh dengan Cina kan. Jadi bila peristiwa 13 Mei, maka polis buat apa? Curfew kan, dia tak bagi keluar. Curfew tu dia tak bagi keluar. Lepas pada 13 Mei tu terus boleh dikatakan tak ada terus lah. Lepas tu pula banyak anak-anak yang balik pada Mesir, Jordan apa semua ni kan, mereka banyak dengan ilmu, mereka banyak tegur lah. Jadi tak ada dah tuan-tuan. Dan kepercayaan khurafat mandi safar ni bukan benda baru tuan-tuan. Bila tuan-tuan baca contoh kitab Rahiqul Makhtun, kitab sirah tu kan, Rahiqul Makhtum, dia sebut kepercayaan sial lah, bulan safar ni sebelum Nabi Muhammad dilahirkan lagi. Kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah, Nabi belum lahir dah ada dah. Bulan safar sial, Rabu yang pertama di bulan safar tu dia ada kena mandi pasal bulan tu bulan sial. Lama dah tuan-tuan. Saya pun tak tahu macam mana orang boleh baca kitab boleh termasuk dalam masyarakat Melayu. Itu adalah kepercayaan Arab kuno, Arab jahiliyah. Sedangkan dalam Islam tidak ada sial majal, tak ada. Baik, kemudian kepercayaan seperti itu bertentangan dengan akidah Islam. Tuan-tuan tahulah, semua benda yang lain lah tuan-tuan lah. Semua benda yang lain. Macam apa? Ambil bergambar bertiga, yang tengah mati, tak boleh percaya tuan-tuan. Kemudian kalau hafal Quran lalu bawah empayan, nanti hafalan hilang. Apa lagi ya? Orang lelaki kalau makan apa? Makan ubah-ubah tempat. Kita makan ubah-ubah tempat jadi apa? Bini ramai. Jadi tuan-tuan makan ubah-ubahlah tempat. Mudah-mudahan dapatlah 4. Ada orang percaya kan? Ada orang percaya macam tu. Makan jangan ubah-ubah tempat, nanti berbini ramai. Tapi kita duk buat tak jadi pun. Dah usaha kan, tak dapat pun. Tak tahu lah, ikut nasib lah. Tapi tak ada, tak boleh percaya. Kemudian apa lagi? Makan angkat, yang ni sebahagian adalah makan angkat pinggan. Dia sebenarnya macam ni, orang tua dulu sangat beradab. Betul tak? Orang tua dulu sangat beradab. Cuma yang orang tua dulu ni dia macam mana nak mengadapkan anak-anak dia, cucu dia. Jadi dia binalah kepercayaan yang begitu. Sebenarnya dia nak ajar adab. Macam konsep duduk atas bantai nanti punggung naik bisul. Yalah kan tak elok, bantai orang nak tidur. Betul tak? Dia ada logik dia di situ. Tapi dia sebut macam tu kan, supaya jangan duduk. Lagi apa? Jangan kepit kuku waktu malam. Sebab dulu kepit kuku pakai gunting. Lepas tu lampu tak ada, pakai pelita. Nanti terpotong jari. Betul tak kan? Dia ada logik juga di situ. Ada logik. Sapu-sampah waktu malam. Mungkin dia tak suka kan, nak buat kerja siang-siang lah, bukan waktu malam. Nanti miskin. Lagi apa lagi tuan-tuan? Banyak-banyak lah. Sama juga hantu-hantu. Kadang-kadang orang tua-tua dulu dia tak suka anak dia duduk lepak sana. Dia kata lah jangan pergi, ada hantu bungkui. Padahal tak ada pun tuan-tuan. Dia nak kawalan sosial tuan-tuan. Tapi ala kulli hal, walaupun tujuan kita baik, benda-benda ni kita tak boleh percayalah. Betul tak kan? Benda ni kita tak boleh percayalah.
Kita boleh tegur tapi tanpa kita kaitkan dengan apa-apa kepercayaan, tuan-tuan. Sebab benda ni khurafat lah. Baik, kemudian yang keempat, habis saya tak dengar dah, tuan-tuan. Lah ni saya boleh dikatakan tak dengar dah kot. Ada lagi orang sebut percaya? Tak ada kot, no. Hampir-hampir tidak adalah kepercayaan macam ni. Saya tak dengar adalah orang percaya benda-benda ni. Baik, kemudian yang keempat, percaya dan mengamalkan ilmu-ilmu batin yang bertentangan dengan Islam, seperti berzikir dengan tidak payah lagi sembahyang, atau berzikir yang bercampur aduk antara lelaki dan perempuan, dan mengamalkan ilmu-ilmu kebal dengan menggunakan perkara-perkara haram dan sebagainya. Yang pertama, ilmu-ilmu batin. Yang ni saya dah sebut kat tuan-tuan dah, ajaran sesat yang paling tua di tanah Melayu, iaitu ajaran agama taslim. Ajaran ni dah wujud pada tahun 18. Lama dah, dia ada nama sebenarnya agama taslim. Yang ni penyerahan diri kepada Tuhan, taslim. Bagus nama dia tu, taslim. Kita Islam, dia taslim. Jadi menyerah diri pada Tuhan macam mana? Berzikir saja. Semayang pun pakai niat, puasa pun pakai niat, lain semua pakai niat. Dan ini boleh dikatakan ajaran sesat yang paling kukuhlah di Malaysia dan telah berakar umbi. Dan mereka ada masjid di balik pulau. Ada dia nama Matahari pun mereka juga. Itu masjid mereka ramai. Dan mereka ni, tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan lah, tuan-tuan debat dengan mereka tak selesai, itu je lah. Dan mereka ni kalau di Kerian ni, di Sungai Bogak, itu kampung mereka. Dulu pun mereka ada kumuk di Sungai Bogak tu. Lepas apa, saya pernah mereka jemput pergi mereka punya kenduri. Tapi saya pelik lah, tuan-tuan, nampak macam lain macam je mereka ni. Mereka suruh baca tahlil apa kan. Tak apalah. Dan mereka ni biasanya pun kahwin sepupu sepapat macam tu. Mereka tak mau lari jauh. Dulu Sungai Bogak tu ada kumuk mereka. Dan ni dah jadi hutan rembia. Dan mereka kalau boleh, mereka tak mau tanam dengan kita. Kalau boleh. Dan mereka pula kalau tanam, mereka tak tanam macam kita. Mereka tanam duduk. Ini yang cerita kat saya ni orang yang pernah ikut, tuan-tuan. Yang pernah ikut. Pernah join mereka, join majlis zikir lagi. Jadi mereka tanam pun duduk. Jadi dia tanam kiblat. Duduk-duduk. Dia duduk kaki lonjong. Kaki lurus. Kiblat, kaki lurus ke kiblat. Duduk. Sebab apa? Nanti hari kiamat senang nak bangun. Senang bangun. Betul tak? Ini disebut kat saya, supaya senang bangun. Kalau baring payah, nanti kena tindih apa payah kan. Jadi duduk senang. Betul tak? Dan dulu di petanan di Sungai Bogak, lah ni Jabatan Agama tak bagi dah asing. Sebab Jabatan Agama pertama susah, tuan-tuan, nak trace apa ni, susah. Dia pun tak ada ikhtiar dia keluar Islam. Tapi akidah dia betul, akidah yang boleh membatalkan iman. Akidah dia betul. Sebab semayang tak wajib, puasa tak wajib, ini membatalkan iman. Tapi disebabkan kita tak mau jadi perbezaan yang banyak sangat, dan mereka ni pun taklah galak sangat nak tarik orang. Macam Syiah kadang-kadang galak sikit. Dia nak tarik orang kepada ajaran dia. Mungkin dengan muta'ah dan sebagainya, dia ada tujuan dia lah. Kalau macam mereka ni, mereka ya. Mereka macam bukan mengancam. Bukan ancaman. Dia ajaran sesat yang cuba take over, dia jadi ancaman. Sebab dia jadi pertemuan. Atas itu polis PDRM dia akan ambil berat lah. Mana-mana ajaran yang cuba take over. Macam Syiah, dia memang, dia gerakan dia pun asalnya daripada politik. Dan di mana saja ada Syiah, dia akan jadi pertemuan yang merugikan umat Islam. Sebab tu PDRM tengok mana ajaran yang lain lah. ISIS pun sama. Dia semua nak khilafah kan dengan cara yang ganas. Ini semua PDRM pantau. Tapi yang mereka ni hidup mereka hidup mereka macam tu lah. Jadi macam tak maulah ada ni sangat gap kita. Tapi tuan-tuan kalau pergi balik pulau, ada masjid di belah kiri tu kan. Kalau tuan-tuan nak pergi balik pulau, belah kiri tu. Saya pun pelik, mereka ni tak semayang apa, dia buat apa dalam masjid mereka tu. Saya pun pelik, saya tak pernah pergi semayang masjid mereka tu. Tapi saya lalu malam-malam tengok bercahaya je, semayang tu. Saya tak tahu dia buat apa, tuan-tuan. Mereka ada masjid. Dan di balik pulau tempat mereka kuat. Sini Sungai Bogak, balik pulau memang tempat mereka ramai. Dan mereka ada bisnes. Mereka ada bisnes yang keli lah apa. Jadi dari segi kedudukan kewangan mereka agak kukuh. Kewangan kukuh. Kalau di pulau-pulau tu memang kuat dah mereka. Lepas tu di sini Sungai Bogak yang tu lah. Kalau parit Jawa, masih parit Jawa kan, sampai hujung parit Jawa tu ada parit kan. Lepas parit tu, itu dia bawa tu straight keluar ke Sungai Bogak. Kemudian kalau tempat yang lain di sini mana? Bandar Baru Kedah. Betul Bandar Baru Kedah? Tuan-tuan keluar Bandar Baru, ambil kiri nak ke Parit Buntang. Ambil kiri, lepas tu tuan-tuan akan nampak stesen minyak belah kanan. Belah sana. Apa tah? Dulu Shell ke Caltech ke lah ni dah jadi Burak Oil kot. Burak Oil, pasal tak? Itu dia punya lah tu.
Kampung tu semua dia punya tu. Situ ramai tu. Ramai sama ramainya. Dan kalau tuan-tuan perasan waktu tuan-tuan nak ketul daripada sini, tuan-tuan nak pergi ke mana? Ke Kedah kan? Ke Penang Kedah tu. Tuan-tuan perasan ada kumuk belah bukit, kumuk. Kumuk tu sekali, tapi dia tak tanam, dia tak mentanam dengan kita. Yang bukan ajaran depa belah mana tau, depa belah lain. Kumuk yang sama, tapi depa tak mau juga bubuh sekali. Saya tak tahu pasal apa depa punya pendirian. Kita okey je, tapi depa tak mampu sekali. Dan yang cerita kat saya ni, dia ikut hak geng Bandar Baru lah. Dia pernah ikut, dia pun memang tanam duduk. Lepas tu pula, tuan-tuan tahu, kebanyakan ajaran sesat. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, ajaran sesat ni dia ada 3 tarikan. 3. Jadi yang sebut ni Ustaz Dr. Mursyidi daripada Jawi. Dia buat kajian lama lah. Yang pertama adalah ajaran sesat ni, dia mesti ada apa? Yang pertama adalah perempuan. Dia mesti gunakan perempuan. Perempuan. Mana-mana ajaran sesat. Kalau macam Syiah, dia ada muta'ah. Dengan bini orang boleh sekejap, 2 jam, 3 jam, boleh kahwin sekejap. Benda ni seronok. Dia tarikan dia perempuan. Kalau Qadiani, nikah batin. Sama dengan ni. Semua ajaran selain pada ahli sunnah, dia akan membebaskan hubungan dengan perempuan. Tak tahu dengan bini orang pun jadi. Dia akan mudahkan. Tarikan pertama perempuan. Yang kedua duit. Makna dia apa? Dia sebenarnya dia akan kumpul duit daripada pengikut dia. Yang kaya siapa? Tok Syekh dia. Tok Syekh dia kaya. Yang ketiga taksub. Sangat taksub. Baik. Jadi saya tahu satu lagi disebut satu di Sungai Duri, Sungai Bakak. Tahu Sungai Duri, Relau apa tu? Di situ ada 2 orang. Depa baru mai buat kedai. Depa dua-dua ikut ajaran. Depa tak jauh. Sungai Diri dengan Bandar Baru kan tak jauh, dekat-dekat jadi depa ni duk tarik gaklah, depa cuba ajaklah orang ikut depa ajaran depa ni. Dan dia cerita kelebihan ajaran depa ni. Kelebihan ajaran depa ni, dalam sebulan tu depa akan buat satu majlis zikir di masjid. Surau depa, di surau depa. Kemudian dia kata duduk di pagar. Ni yang cerita ni pengurusi masjid cerita kat saya. Dia dengar siapa? Pengikut dia cerita nak tarik pengurusi masjid join depa. Dia kata kalau ikut kami, nanti bila kami buat majlis zikir, duduk di pagar, tengok mana yang masuk, perempuan yang masuk hang berkenan, hang iring dia saja, iring dia. Nanti bila majlis zikir, duduk tepi dia. Jadi bila dah berzikir, dah sampai tengah malam, malam tu malam berzina. Malam tu kira jadi hang punya lah, yang hang iring tu hang punya lah. Itu satu. Dia cerita sendiri kat saya, pengurusi tu cerita kat saya. Bagi apa yang dia sebut pada dia nak tarik ikut ajaran taslim ni. Satu lagi yang ikut depa ni Bandar Baru. Dia ikut, dia kata depa akan berzikir di surau depa, kampung depa tu daripada surau tempat depa zikirlah kononnya. Berzikirlah la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai tengah malam. Depa akan tutup lampu, mana yang dia sentuh tu dia punyalah malam tu. Boleh berzina lah dengan perempuan yang dia sentuh tu. Tapi saya tanya kat dia, kalau yang sentuh tu umur 70, nasib dia dah. nasib tak baik. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, nampak bila nama ajaran itu ajaran sesat, dia akan main perempuan, taksub, dan dia main duit. Itu tarikan dia. Baik. Jadi jangan saja-sajalah tuan-tuan, saja nak ikutlah. Jangan nanti bila sekali dah ikut benda ni tuan-tuan, nafsu ni kalau dia dah masuk dalam kepala, kita dah jadi bengong tuan-tuan. Saya ada seorang kawan saya cerita, seorang ustaz ni terkenal tuan-tuan, dia masuk akademi Quran menang. Tapi kawan saya tak nak sebut, tapi saya rasa saya dapat detect lah ustaz tu. Bini dah 3. Bini 3 kita dengar, oh hebat, aku pun baru 1. Bini 3. Dah lah bini 3. Lah ni dia apa? Dah lari dah. Bini pertama minta cerai, bini kedua minta cerai. Pasal apa? Dia rogol anak tiri dia umur 10 tahun. Ustaz ni pernah masuk TV. Saya pernah tengok muka dia, macam saya pernah cam. Dia dapat nombor berapa tau. Adalah pertandingan dalam TV. Jadi saya terkejut, macam mana bini dah 3, hang rogol lagi anak tiri hang umur 10 tahun. Ni kes ni baru. Kes ni baru. Jadi bila pergi ke hospital, cek, memang ada kesan koyak lah. Kesan koyak tu ada, cuma tak dapat trace pasal kesan dia lama. Jadi ustaz tu boleh lepas, cuma orang kampung tak mau tengok muka dia dah.
hang main kampung ni kami pukul hang. Jadi ustaz ni tu pasal larikan diri lah. Pergi mana saya tak tahu. Tapi saya nak cerita lah, hang bini dah 3. Hang dia rogol lagi anak umur 10 tahun. Saya nak sebut, nafsu ni bila dia dah masuk dalam kepala ni dia fikir apa? Bagaimana nak memuaskan nafsu. Sepatutnya akal yang ada ni, bila kita tahu, oi, ini haram ni, okey jangan buat. Betul tak? Itulah fungsi akal. Oh, benda ni tak elok, jangan buat. Tapi bila nafsu dah masuk dalam kepala, dia dah masuk, dia panggil angin hawa nafsu dah masuk dalam kepala, akal yang ada ni akan digunakan untuk memuaskan nafsu. Sebab tu dalam Islam dia suruh sekat awal-awal, betul tak? Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah pada orang yang beriman, tundukkan pandangan. Jangan bila dah tengok benda haram, nafsu dah masuk dalam kepala, dia dah jadi macam itulah. Dia tak mau ada jalan-jalan yang membuka pada syahwat. Gitu tuan-tuan. Jadi kalau ada golongan ini, jauhkan diri tuan-tuan. Kemudian bercampur lelaki dan perempuan dan mengamalkan ilmu kebal dan menggunakan perkara haram. Ilmu kebal tuan-tuan. Adakah ilmu kebal tuan-tuan? Ada ilmu kebal tuan-tuan? Ke tak ada? Agak sukar lah tuan-tuan kalau kita nak percaya ilmu kebal ni. Kalau berlaku pun mungkin karamah lah. Sebab Nabi SAW patah gigi Nabi kan dalam perang Uhud. Nabi pernah disihir oleh Labib bin Asam. Nabi sakit. Nabi pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Sahabat Nabi syahid makan racun. Nabi juga sakit, kesan racun tu sampai Nabi wafat. Sakit kesan racun tu, kuatnya racun yang Nabi kena tu. Nabi kena sihir, turun qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi ilmu kebal ni tuan-tuan, tak tahu tuan-tuan, mungkin pakai jin, wallahu alam lah kalau pakai jin. Tapi kalau normal-normal ni tuan-tuan, ilmu kebal susah kot tuan-tuan tu. Tak tahulah kalau ada ilmu kebal. Sebab kita perang pun dulu masa lawan dengan Portugis, betul tak? Tapi orang Melayu ni sebenarnya hebat. Tapi kenapa kita kalah dengan Portugis, kalah British, kalah? Kenapa tuan-tuan? Orang Melayu hebat. Tapi kenapa kalah dengan British, Portugis, Belanda? Orang Melayu biasanya selalu ada pengkhianat dalam dia. Itulah kelemahan orang Melayu. Dah bagus dah, tapi ada pengkhianat. Pengkhianat ni yang menjahanamkan Melayu. Kalau sekarang ni mana-mana kaki tangan orang kerajaan yang bertugas di tempat-tempat penting, dia rasuah. Dia pengkhianat nombor 1. Mana-mana geran yang berwarna merah, sepatutnya orang Melayu punya, tapi dia kena khianat, betul tak? Khianat, tiba-tiba milik jadi kepada bukan Melayu, semua main duit. Baik, kalau ada lah orang lagu tu, betul tak? Itulah pengkhianat nombor 1. Kaki tangan orang kerajaan, orang yang berkepentingan, yang rasuah. Habis. Baik, kemudian, tapi ilmu kebal ni tak ada lah tuan-tuan. Saya ingat tak ada kot. Tuan-tuan pernah tengok ilmu kebal? Saya tak pernah tengok lagi lah tuan-tuan ilmu kebal ni. Dengar orang cerita lah, tak makan, tu tak makan. Tapi setahu saya susah lah kot ilmu kebal ni. Kecuali karamah boleh jadilah. Karamah yang Allah berikan, dia tak mati. Tapi nak cerita pun, Nabi pun ada mati dibunuh. Kalau ikut sebagian ulama', Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, sebahagian wali Allah juga ada yang dibunuh. Baik, kemudian dan perkara haram dan sebagainya. Seterusnya yang kelima, percaya tenung nasib, ilmu sihir dan lainnya. Tegasnya yang kelima, percaya tenung nasib. Tenung nasib tuan-tuan, jangan pergi berdosa. Kan ada orang main baca tangan kan. Dulu ada viral yang budak perempuan Melayu dia pergi tenung nasib kat kedai Cina tu. Jangan pergi berdosa besar. Tuan-tuan tengok cerita Cicak Man kan apa? Yang pergi kat Cina tu kan, Cina yang tenung nasib tu. Ada cerita Cicak Man. Mana boleh tenung nasib berdosa? Tuan-tuan tak percaya tak percaya cerita lain. Pergi saja berdosa. Ada Cicak Man, ada yang dia pergi kat perempuan Cina tu kan, berapa kali dia pergi kepada tenung nasib berdosa. Nabi SAW sebut percaya lain, percaya dosa lain lagi. Kalau percaya pula dosa lagi teruk. Dalam hadis Nabi sebut man atta arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Barang siapa yang pergi jumpa tukang tilik, dia tanya sesuatu, tidak diterima amalan dia, tak diterima solat dia 40 hari. Makna tak diterima ni ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, semayang dia tak sah 40 hari, kena qada balik. Ini pandangan yang pertama, memang teruk lah. Pandangan yang kedua, ini pandangan yang kuat lah, majoriti. Dan ini yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa pergi jumpa tukang tilik, pergi tanya kat tukang tilik, tak diterima semayang dia 40 hari, semayang tu sah, pahala tak ada. Pahala tak ada. Tak payah qada, tapi pahala tak ada. Jangan pergi tukang tilik saja-saja pun jangan.
Benda dah tak elok, kenapa pergi? Benda tak elok, kenapa pergi? Percaya lain, percaya nombor 2 pula, percaya pula lagi teruk lah, lagi berdosa lagi. Jangan pergi pada tukang tilik macam orang tengok tangan kan. Tengok tangan, okay, ini akan kahwin ni, tengok, bukan dengan orang jauh, dengan orang yang dekat. Dia tua tapi tak tua sangat, nama dia Kill juga nama dia. Haji Bahilan, Haji Bahilan dengan Cikgu Murni kan, Kill lah. Tak boleh. Nak ceritanya tak boleh tengok tangan lah apa, tak ada tuan-tuan benda ni. Saja nak try ustaz, tak boleh. Tidak ada dalam Nabi marah tu. Nabi, orang tanya Nabi marah tu. Kan orang jumpa Nabi pegang, dia tunjuk ada apa dalam tangan. Ni ada apa dalam tangan. Sebab ada orang dia sangka Nabi tahu benda gaib. Siapa yang mengatakan Nabi tahu benda gaib salah. Memang Nabi tahu benda gaib, tapi yang Nabi tahu tu yang diwahyukan oleh Allah. Bukan kerana zat Nabi ni tahu benda gaib. Yang tahu benda gaib hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Tak boleh. Nabi tahu perkara gaib yang Allah Taala bagi tahu. Sebab tu pernah orang bersyair puji Nabi kan, syair puji Nabi. Lepas tu dia sebut apa? Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad. Dia bersyair, dia puji. Pada Nabi, pada kami ada seorang Nabi yang mengetahui apa akan jadi esok. Nabi stop tu. Yang ni ubah. Nabi tak tahu apa jadi esok, kecuali yang diberitahu oleh Allah. Kita baca kisah Nabi Khadir. Nabi Khadir tahu kan yang apa, budak ni akan jadi jahat nanti, kemudian bawah tu ada harta anak yatim, kemudian kapal ni akan dirampas. Nabi dia tahu, pasal Nabi Khadir memang tahu, bukan? Macam mana boleh tahu? Wama apa disebut kan, wama fa'altu an amri, aku buat ni bukan aku ni, wahyu daripada Allah. Apa? Wa alamna min ladunna ilma, Al-Quran sebut kami ajar dia daripada sisi kami. Yang kita kata ilmu laduni itu kan, laduni itu ladunna, daripada sisi kami, ilmu direct daripada Allah. Yang ni Allah wahyukan terus kepada Nabi Khadir, bukan Nabi Khadir tahu, Allah yang wahyukan. Itu kata ilmu laduni itu, ilmu yang terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan, tak boleh percaya kepada benda-benda yang tilik. Pergi tak boleh, percaya lagi tak boleh. Tu orang tunjuk kat Nabi tu, dalam tangan ada apa? Kalau kita jawab apa tuan-tuan? Tuan-tuan, dalam tangan ada apa? Belalang. Belalang. Betul belalang je. Dia cerita orang Melayu tuan-tuan. Nabi tak macam tu. Kita orang Melayu boleh lah belalang betul tuan-tuan. Tak, ya, kalau Nabi kata apa? Nabi kata aku bukan tukang tilik. Aku bukan tukang tilik, lastu arrafan. Aku bukan tukang tilik. Sebab tukang tilik dengan pekerjaannya dua-dua dalam neraka. Itu jawapan dia. Terus. Nabi tak cuba-cuba. Belalang kot. Lipan kot. Nabi tak jawab. Nabi terus, aku bukan tukang tilik, kerana tukang tilik dengan kerjanya duduk dalam neraka. Baik. Kemudian dan sihir dan lainnya. Sihir yang mengamalkan sihir mengikut majoriti ulama, hukum dia kufur. Sebab jin dia takkan tolong kecuali tuan-tuan buat benda kufur. Tak tahu kawan saya perubatan Islam, dia kata kalau apa mana Darul Syifa, dia pun tak suka sangat sebut saka. Sebab saka ni dia nak jadi taat kepada satu keturunan, katakan dia dan keturunan dia. Orang yang pertama ambil saka tu, dia kena buat benda-benda yang memang kufur, baru jin tu bagi ketaatan pada dia selama-lamanya. Mungkin kena kencing atas Quran, kena pijak Quran, macam black metal buat tu. Tidak, dia takkan bagi bantuan tuan-tuan. Memang kerja jin nak sesatkan kita. Ingat, free ke dia nak tolong? Tak, dia ada timbal balas. So sebab tu jarang nak sebut saka. Dan saka ni bila sekali dah dapat, dia taat sungguh, taat setaat-taatnya. Mungkin saya sebut kat tuan-tuan, ingat tak yang ada apa, satu imam dia sebut, meninggal dah imam tu, dalam Krian juga, yang dia tak boleh, dia sebenarnya dah bertahun dia tak boleh berjalan, tapi dia boleh baca khutbah dalam Krian. Yang cerita kat saya Ustaz Johari Semai. Dia kan dia ada apa, perubatan Islam di apa, di kedai Bangsai tu kan, dia apa, Fadli Travel kan, dia buat sekali perubatan Islam tu. Tongkat tu ada kat kedai, dia pergi kedai dia ada tongkat tu. Tongkat tu disimpan kat kedai dia. Imam tu meninggal dah. Imam tu pegang tongkat tu boleh berjalan. Ada sebut kat tuan-tuan kan.
Tak cerita lagi, saya tak ingat lah. Dia pegang tongkat tu boleh berjalan, boleh khutbah. Tapi bila imam ni dah tua, imam ni rasa macam tak sedap, dia rasa pelik tongkat ni, dia tak boleh jalan. Jemaah tak tahu, jemaah tahu, tengok dia boleh khutbah. Saya dengar ceritanya misteri kat Ustaz Jo cerita ni, dah syak ni. Tapi dia cerita boleh buat filem lah tuan. Ustaz Jo punya cerita boleh buat filem lah. Jadi dia pegang tongkat, dia boleh jalan, naik bagi khutbah. Jadi ustaz imam ni rasa macam benda ni tak elok kot. Dia pun bagi tahu Ustaz Jo. Ustaz Jo kata tak apa, nanti dia pergi ambil. Malam tu jin yang ada, rupanya ada jin kat tongkat tu, dan jin tu bukan Islam, jin kafir. Jin tu pergi, dia main dalam mimpi anak imam ni. Anak imam ni duduk di gerik. Jin tu main, jin tu marah anak imam tu. Bapak hang ni teruk, aku dah tolong dia bertahun-tahun, tolong dia. Saya kata, boleh ke jin kafir tolong baca khutbah? Dia tolong, dia taat juga, tak apa. Mungkinlah, saya tak tahu dia bagi makan apa kat jin tu kan. Bagi asap ke, perasap ke kan, dia makan asap. Macam orang isap okok. Perasap sikit kan. Yang marah tu mana. Tapi dia nak asap sikit. Perasap tu, perasap. Jin kan makan asap. Baik, jadi tuan-tuan, dia pergi jumpa apa, anak dia dalam mimpi, dia marah. Dia biasa marah macam petir tuan, dia marah, pop, dia marah. Hang kena ambil aku nak hang ambil aku, kata. Bapa hang nak bagi aku kat ustaz ni. Esok tu anak dia yang gerik tu telefon bapak dia marah. Bapa, jangan serahkan tongkat tu pada ustaz tu. Macam dah filem tuan-tuan tu. Jangan serahkan. Anak dia balik esok tu nak ambil tongkat tu. Nak dapat kuasa sakti tuan-tuan, sakti kot. Jadi bila anak dia balik pada gerik, Ustaz Jo masa tu di Semai, sebelum dia pergi ke apa, ke Kuala Kangsar tu, dia balik-balik ke Kuala Kurau ni, dia dekat Semai balik ke Tanam. Kita lama dah lah, kita imam tu pun meninggal dah. Jadi Ustaz Jo tak boleh keluar masa tu. Dia minta apa, Pak Gad, dia bagi RM50 kat Pak Gad, tolong pergi ambil Ustaz. Pak Gad tu pergi dengan bini dia, pergi ambil kat rumah imam tu. Pergi ambil, buahlah kereta, bawa kereta, tekan tak jalan. Macam filem tuan-tuan, sepi tuan-tuan, tekan tak jalan. Tekan jadi berat. Lepas tu bau darah. Dalam kereta bau darah. Isteri pada Gad Semai tu menangis dah, tak tahan, bau darah kuat sangat. Jadi telefon balik Ustaz Jo, macam mana ni, kami nak tekan tak boleh nak jalan, bau darah kuat. Ustaz Jo kata tak apa, berhenti di mana-mana masjid yang terdekat. Berhenti di masjid yang terdekat, tunggu. Ustaz Jo minta kat pengetua, Ustaz Jo pergi juga. Ustaz Jo ambil, pegang, dia jampi-jampi sikit. Lepas tu dia buahlah kereta dia, kemudian dia bawa ke kedai dia, dia jampi. Saya tengok tongkat dia kat kedai tu, lawa tongkat dia tuan-tuan. Tongkat pada akak apa tau, mungkin tongkat ratusan tahun kot, turun-temurun kot. Jadi dia jampi-jampi, dia pematikan lah, sihir kot apa ke di situ. Tapi saya tanya, jin tu mati tak? Jin tu tak mati punya, jin dia lari. Lepas tu siapa ambil jin tu? Yang ambil anak dia yang gerik juga ambil. Dan jin tu ajak dia, kalau nak panggil aku, ambil saja apa-apa benda. Dia ajak lah baca apa. Biasanya baca tu benda yang tak elok lah. Benda tu tak elok lah. Sama ada menghina Allah, menghina Rasul, hak jenis-jenis tu lah. Bacalah, dia bagi mentera, baca pada benda tu, jin tu akan duduk di situ. Mungkin dia dapat kuasa sakti tuan-tuan. Macam saya sebut kat tuan-tuan lah, boleh jadi dia ambil hammer, meretun. Baca-baca, jin tu duduk. Jadi macam Thor lah. Thor, tengok Thor, tak pernah tengok Avenger tu, yang hammer. Tuan-tuan tak pernah tengok ni. Dapat kuasa macam Avenger lah kot. Baik. Jadi yang ni sihir tuan-tuan. Sihir, kalau ikut dalam hukum Islam, yang mengamalkan sihir, hukum dia bunuh. Kalau dapat tangkap ni dalam undang-undang Islam. Dalam hukum hudud, dalam mazhab Syafi'i dan banyak majoriti, kalau kita dapat tangkap satu orang dan terbukti dia ada barang sihir pada dia, hukum dia bunuh. Pasal apa bunuh? Kebanyakan sihir menyebabkan kematian. Betul tak? Dia sihir orang sampai mati. Memang sihir boleh mati. Kita dapat tangkap memang ada barang sihir pada dia, hukum dia bunuh, pancung. Pertama, dia dah kufur. Orang sihir, dia takkan boleh mengamalkan sihir dalam keadaan dia tak kufur. Tak boleh tuan-tuan. Dia mengamalkan sihir dalam keadaan dia mesti kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu dalam Quran sebut, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nampak tak? Sihir dikaitkan dengan kufur. Baik. Jadi elakkan marah ke orang, kita pergi jumpa bomoh siam, takut jadi kufur. Kemudian saya habiskan
Tegasnya amalan atau kepercayaan yang tidak bulat pergantungan kita secara langsung kepada Allah boleh menjadi syirik, malah ibadah yang bertujuan untuk dipamerkan kepada yang lain juga boleh menjadi syirik, riya. Beribadah bukan kerana Allah, syirik kecil, tak batal iman tu, membatalkan pahala ibadah dan mendapat dosa. Baik, sabda Nabi SAW, inna akhafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa riya, yaqulu Allah yaumal qiyamah lil mu'minin idza jazallahu lin nas bi a'malihim idza idhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya unduru hal tajiduna indahumul jazaa. Bahwasanya yang paling aku takut atas kamu ialah syirik kecil, iaitulah riya. Allah berkata pada orang mukmin pada hari kiamat, ketika Allah memberi balasan kepada manusia dengan amalan mereka, pergilah kamu kepada orang yang kamu tunjukkan amalan kepadanya semasa di dunia dahulu, adakah kamu dapati apa-apa balasan di sisi mereka? Nampak? Jangan beramal kerana manusia. Nanti di akhirat Allah Ta'ala suruh kita pergi kat siapa yang kita buat semayang supaya kawan tu puji, sedekah supaya kawan tu puji, buat baik nak orang tu puji, pergi cari mereka, cari ada tak pahala. Jangan beramal kerana manusia. Kena ingat tuan-tuan, manusia ni kalau dia puji kita pun kadang-kadang bukan ikhlas pun, betul tak? Dia puji kat depan, belakang dia kutuk. Boleh jadi hari ni kutuk, hari ni dia puji, esok lusa dia kutuk pula. Boleh jadi hari ni dia suka, nanti esok lusa dia benci pula. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan, apa ramai tuan-tuan, dulu baik sekarang dah bermusuh, betul tak? Dulu musuh sekarang dah baik. Tuan-tuan tengok Tuan tengok politik sudah, betul tak? Itulah cerita mudah tuan-tuan, supaya jiwa tuan-tuan besar, betul tak? Kita tahu boleh jadi orang yang baik kita hari ni, dia akan jadi musuh dengan kita hari esok. Makna dia apa? Benda yang paling sia-sia, benda-benda yang paling bagi saya tak cerdik lah dalam dunia ni, tuan-tuan mencari keredaan manusia. Jangan beramal supaya kawan ni redha, kawan ni suka, kawan ni puji. Benda tu haba'an mansura, benda sia-sia tuan-tuan. Kalau orang puji, kembalikan semula pada Allah. Saya tak nafi ada orang puji ikhlas. Tidak ada orang puji ikhlas, bagus dia, ada ikhlas. Tapi ramai yang puji kadang-kadang dia bukan ikhlas sangat pun. Betul tak? Baik, kemudian yang kedua, firman Allah ayat yang kelima Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maksudnya, dan mereka itu tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah dengan menumpukan ketaatan kepadanya. Nampak tak? Mengikhlaskan agama pada Allah. Makna dia segala kerja ibadah mesti ditunaikan kerana Allah. Semayang mesti kerana Allah, puasa mesti kerana Allah, sedekah mesti kerana Allah. Ini hubungan kita dengan Allah. Kalau tuan-tuan buat semayang kerana manusia, tuan-tuan, ini satu penghinaan kepada makam ketuhanan. Sepatutnya semayang ditunaikan kerana Allah, kita buat mencari pujian. Sedekah sepatutnya kerana Allah, kita mencari pujian. Ibadah yang menjadi penghubung jambatan antara kita dengan Allah, kita buat nak cari sikit pujian daripada manusia. Itu ulama kata riya ini istihanah bimaqamil uluhiyah, ini penghinaan yang besar pada makam ketuhanan. Tapi kalau nak tunjuk juga ke orang, tunjuk benda-benda dunia, tunjuk tunjuk skill pandai memancing, tunjuk itu bukan ibadah. Naik motor tunjuk ke orang buat itu kerja tak cerdik, betul tak? Itu tapi orang tak panggil riya, sebab itu bukan ibadah. Tunjuk skill pandai ni, skill pandai memasak, skill apa-apalah yang bukan ibadah khusus. Ibadah khusus tak boleh. Itu hak Allah, jabatan kita dengan Allah. Yang lain nak tayanglah. Cumanya sia-sialah. Buat kerja untuk manusia ni sia-sia. Baik tuan-tuan, habis akan datang kita masuk tajuk barulah. Bab yang ke-11, sifat-sifat ma'ani. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan, saya minta maaf banyak tuan-tuan kalau kurangan dan sebagainya, minta maaf terlajak sikit. Mudah-mudahan semua mendapat keampunan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruba wa la matura. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.